Ha. Saya janji kalau arwah batin dia kata gini, bubuh cita-cita main pondok jadi tok guru. Abang bedak jadi ustaz. Kalau cita-cita jadi ustaz, bolehlah baca kitab. Tapi tak jadi ustaz, tapi bolehlah tengok neri. Pasal apa tu? Pasal bila buh tinggi, bawah kurang-kurang mesti dapat. Walaupun tak dapat hak ke puncak. Tapi kalau kata main pondok mengaji, buat apa ni? Biar boleh lepas fardu ain jadilah. Macam mana? Alif bata tak boleh. Pasal apa? Jawab. Hemah tak tinggi. Tu, cita-cita apa? Perdana Menteri. Oh. Habis-habis tak jadi ahli UMNO. Sajalah usik-usik pula tu kan. Habis-habis ketua cawangan, ketua bahagian jadi. Pasal apa? Dah dia kata jadi Perdana Menteri. Mesti jadi belah tu kan. Pasal dia selalu galuh tu dia akan pergi ke Perdana Menteri. Tapi kalau kata jadi ahli UMNO cukup lah. Duk tu ahli UMNO apa? Saya mak gian. Sikit saya nak sebut konsep mengaji tu. Ketentuan duk ulang alik pasal bukan duk pondok kan. Bukan duk yang gaji universiti. Bukan dah ambil CJ apa. Bukan ambil PhD apa-apa. Untuk apa hemah buat atas? Atas apa? Ngajar orang. Tak kalau bubuh hemah ni. Boleh lah ngaji-ngaji itu dengan ustaz daripada tak ada langsung. Boleh tak rasa? Dapat redha Allah. Tapi dia tak ada matlamat tu. Jadi cuba buat tinggi. Walaupun tak pergi pondok, walaupun tak pergi universiti, boleh pada orang pondok ni. Jadi bullshit. Oh, garang tu. Walaupun tak jadi ustaz, tapi kalau ustaz ngajar orang kita boleh detect ustaz salah dan kita punya kebolehan semua bab. Fiqh kita, nahu kita, Arab kita. Kan macam-macam kelas ada ni. Tafsir kita, hadis kita. Kadang-kadang ada ustaz pun kita tanya sampai ustaz tak boleh nak jawab. Sampai kita boleh jawab. Boh memang yang tu. Ustaz yang ajar apa ada yang PhD, ada yang doktor-doktor ajar sini kan. Tapi walaupun doktor, kita tak doktor tapi kita doktor pun tak boleh jawab soalan yang tak doktor. Boh hemah tu. Nak cerita apa ni? Bukan nak takabur tapi hemah. Hemah ni, hemah lah bahasa kita pun hemah lah. Hemah. Jadi hemah memang kena boh tinggi. Itulah bahasa mudah kita cita-cita lah. Boh cita-cita boh tinggi. Satu anak-anak kita kata cita-cita apa? Cita-cita cek nak jadi apa? Jangan boh hal lelaki, boh tinggi. Boh je doktor. Tapi hala lah bagi dapat tu yang sesuai yang munasabah. Boh apa yang dituk guru, buka pondok. Saya ngaji tok guru ajar gitu. Dia kata, koma duk ngaji ni biar sampai jadi buah nyok, tumbuh pokok nyok, keluar buah nyok lain. Itu ayat dia. Jadi ayat tu tak dalam tu dengan bahasa kiasan tu. Okey. Jadi tak dapat tidaklah daripada setiap penuntut ilmu minal himmah aliyah fil ilmi. Satu kalau kita tengok sikit dasar cita-cita tinggi tu kita rasanya kecil-kecil dulu telah ditanya kan. Masa darjah saya rasa kad biru, kad 001, 002 kan. Bukan kad kemajuan, kad buku data rekod apa 001, 002 Kan ada nombor kod macam tu kan. Dia akan tulis apa cita-cita anda, pilihan pertama, pilihan dua, pilihan ketiga kan. Apa pilihan pertama? Tanya masing-masing apa yang ada. Tulis apa? Tukang masak. Doktor, betul. Nanti dulu doktor Nombor dua? Nombor dua? Nombor tiga? Tak ingat. Saya lu dengar saya punya. Apa? Agak-agak apa? Mana ada guru pondok, mana ada tak kenal lah masa tu. Tak ada. Kalau orang putih lah, mana? Tak ada. Saya tak kenal ni pondok masa tu. Ustaz apa tak tahu. Tapi saya punya option, saya punya cita-cita pertama guru. Guru lah. Pasal tengok guru-guru untuk ngajar apa kan. Guru. Nombor dua, polis. Dulu polis orang megah tau, polis tau. Boleh pakai baju kadet kawat kerak. Masa 31 Ogos hari kebangsaan. Syok tengok tu. Budak-budak orang jantan pula tu. Dia syok. 3 askar. Memang dulunya. Lah ni saya tak tahu lah. Budak-budak sekarang tapi tak ada lah tu. Dia guru polis sekarang tak ada. Lah ni tak ada. Penyanyi. Dia lebih pada benda-benda hiburan tu.
ahli sukan, pemain bola sepak. Dia orang macam tu. Kita dulu, zaman saya tak ada tu. Bola sepak, pemain badminton tak ada. Dia lebih daripada pilot, engineer. Zaman kita dulu, zaman kita tu, zaman saya, umur saya lah. Geng-geng saya apa, kalau tanya apa-apa, kau punya apa cita-cita? What is your ambition? Kan kita belajar macam tu kan. Apa cita-cita anda? Tulis lah, cita-cita tu. Tengok dapat agak, tapi guru lah. Jadi pun guru. Sikit lah kot tu. Tapi boh cita-cita tinggi je. Tapi tak tinggi mana lah guru. Kalau kau patutnya tok guru, tapi tak kena tok guru je masa tu. Okey, jadi bobo cita-cita tinggi. Jadi walaupun duk ulang-ulang masjid takat ni je, orang awam je pun. Bukan al-hafiz apa, tapi juzuk 30 hafal. Waqiah hafal. Imam ala-alan tak, kalau tak main lah tengok sidap tak apa, tak jadi subuh Jumaat jadi imam, baca sedap pada imam lagi. Boleh. Kalau ustaz tak main anytime boleh ganti takat nak bagi tazkirah, nak muzakarah dengan pelajaran dulu, sedia menjadi pembimbing dan pemudah cara. Boleh jadi yo. Boleh jadi pesi yo. Jadi ya. Bubuh himmah tinggi yo. Ni kalau bubuh kata alah menghabiskan masa dah tua, daripada duduk rumah duduk saja tengok TV, baik main majlis ilmu, tidur lah. Tak ada himmah so, tak ada maya tu yang main kelas awal-awal lagi buka kitab je. Sikit lah. Sikit kalau kita semak tu, apa masalah ni? Tak ada himmah. Itu himmah kena boh. Dan himmah ni antara kalau tengok sikit, himmah tu satu hal. Pasal apa tak ada himmah? Pasal dia tak ada vision, tak ada matlamat. Lagi kalau kita semak dalam sudut akidah, masalah apa tak ada vision ni. Dia tak tahu matlamat hidup nak ke mana, apa tujuan hidup, pergi belajar apa, bangsa pasal apa belajar, kenapa pergi belajar. Ni kalau kitab ni pasal apa nak belajar muta'alim, taklim muta'alim pula, pasal apa nak belajar fiqh, pasal apa nak belajar usul fiqh pula, pasal apa nak belajar tasawuf, pasal apa nak belajar hikam, pasal apa nak kena ngapai-ngapai pula. Dia tak faham prinsip tu, tak ada lah himmah. Pasal tu benda-benda ni himmah nak main mana? Kalau kita sebut guru, poli, askar, engineer apa, kadang-kadang dulu himmah tu pasal apa? Pasal gaji, salary, pasal pendapatan. Dululah kan, pemangkin dia tu yang kita nak kan tu, pasal tu. Kita ni kalau kita dah mula ngaji agama dah faham, himmah kita tak mana? Akhirat lah. Nak akhirat jangan tak tahu kejayaan anak kunci mesti akidah betul. Betul amalan, betul. Nak upgrade ke amalan dengan faham, boleh rasa macam-macam seronok. Pula tu kita pula boleh dapat saham dari sudut ada amal jariah, ilmu kita orang boleh manfaatkan dengan sebab kita. Ada orang pandai dengan sebab kita. Kalau boleh kita nak jadi guru, nak jadi pandai, penunjuk pada jalan kebaikan yang orang dapat kebaikan dengan sebab kita. Apa kebaikan dia buat semua dalam buku catatan kita. Baru dia main hemah gila tu. Tu kalau mengaji dia mesti sampai boleh ngajak. Kalau kata dia ngaji sampai faham, sampai dia boleh buat kerja dakwah, dia pun nak buat kerja dakwah, nak ajak orang buat kebajikan, main masjid, main surau, main mengaji, dengan sebab dia orang dapat petunjuk. Tengok dia punya hemah macam mana. Tu tak duduk diam tu. Macam mana pun nak sebut kata sedikit, kalau kita ada masalah tu, pastikan proses pulihan itu boleh berlaku. Apa dia? Bagi betul akidah. Kita mengaji pasal apa? Dan kita nak ke mana? Bila ada benda tak faham tu, memang tak ada hemah. Kadang-kadang memang kalau sebut kata masalah letih, penat, memang ada. Tapi mainkan hemah, mainkan matlamat, kita tahu kita nak ke mana, macam mana, hilang letih. Saya ada yang duduk ngaji dulu. Kawan-kawan saya ada yang sebahagian daripadanya yang tahfiz Quran. Dengar nak sebut. Ada guru-guru dia. Saya sebut orang lain dulu. Sebut guru-guru lah. Hak-hak hebat-hebat ni. Dia tak pernah tengok ada rasa letih. Ada yang guru-guru ni kadang-kadang dia bila guru Quran, dia kena banyak baca Quran. Tentang dia semak apa, kadang-kadang dia nak bagi ajar menderah, dia kena baca dulu anak murid semak. Anak murid pun satu-satu grup 20 orang, 25 orang. Dari pagi sampai tengah hari duduk melepak. Baca Quran. Sampai suara dia tak ada nak bercakap, nak sembang pun suara parah dah pada pagi dia baca Quran. Sembang, Tok Guru nak makan apa? Apa boleh makan lah, tak ada lah. Nak sembang pun tak apa nak larat. Tapi bila lepas zuhur lagi, rehat sikit, pegang je Quran, baca je kitab. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala.
Pasal apa? Hemah. Dan memang kita akan tengok dia punya keupayaan tu luar biasa. Allah Ta'ala bagi kelebihan macam-macam. Kalau saya ni lah pengalaman duk ngaji, memang tok-tok guru yang memang hemah besar macam ni, kita tengok dia ngajar tu, kita tak ada kederai tu. Semangat dia ngajar tu. Pukul. Kata kita tak larat mengajar tu. Letih tu. Tapi dia ngajar bersungguh tu. Saya ngaji antara yang saya nak tengok hemah. Guru yang saya mula ngaji, saya ada cerita rasa yang saya ngaji makan datuk tu. Masa saya ngaji, Tok Guru umur 96 tahun tu. Tapi dia hemah nak ajak kami. 96 tahun nak berdiri, kita umur 60, 70, tak apa nak boleh duduk lah. Dia mengajak ni, dia baca tu cara dia lah, umur 96 tahun. Baca satu. Ngajak lama sekali-sekali. Waktu ada benda kena ngajar nahu apa. Nak tulis pakai kapur masa tu tak ada whiteboard saya masuk ngaji mula-mula tahun 97. Masuk mula-mula ngaji pondok, lepas SPM tu terus pergi. Apa nak sebut ni? Dia nak tulis kat papan hitam tu, tulis dengan kapak dengan pemadam tulis. 96 tahun tu bangun menulis di papan hitam. Tu saya duduk tu. Ikut aku. Tasrif, i'rab, peruplang. Pasal apa? Hemah. Biar anak murid ada last. Dan saya antara, kalau masa saya ngaji almarhum Tuan Guru Haji Ghazali dulu, saya ni antara batch terakhir dia. Anak murid batch terakhir. Bukan best terakhir. Batch. Grup terakhir ngaji, geng saya. Lepas tu tak ada lah. Lepas saya keluar, ada kawan saya yang junior saya, yang satu kelas yang gaji satu grup, saya mengaji sambung kat Kelas Hulu. Ada tinggal tu, antaranya Ustaz Zaini ni, Zaini Syafi'i ya. Ustaz Fakul Rali ni father. Ustaz cakap yang Ustaz Ghazali. Bukan Haji Ghazali, bukan tu. Ni Haji Ghazali Syariah ni. Apa sebut dia tu? Dia tu saya junior saya. Lepas saya keluar, ada dia 2-3 orang lagi sahabat dia yang masih ikut mengajar Tok Guru. Dia orang keluar, habis. Tok Guru pun lepas tu tak lama meninggal. Jadi kami ni antara murid-murid akhir dia, Tuan Guru Haji Ghazali. Cuma saya pergi sambung pondok, dia pergi masuk tahfiz. Ustaz Zaini tu. Masuk tahfiz Perak. Lepas tu dia ke Mesir ke apa-apa. Dia ngaji kat tu lah. Saya pergi pondok. Satu saya dapat stay pondok, dia dapat saya tahfiz. Apa cerita cerita Hemah Aliyah. Okey. Hemah Aliyah. Satu, kita walaupun tak jurusan agama, kita tak duduk kelas agama, kita ada agama, dan itulah sampai orang tak ngaji agama pun tengok kita yang bukan jurusan agama, dia pun boleh ngaji agama kat mana? Biar macam tu. Letak imah tinggi. Jadi nak berbuah apa masing-masing buah lah. Tok Guru kah? Jangan Tok Garuh dah. Tu buat lawak bodoh sikit tu. Baik. Jadi asal nak sebut ialah kena letak Hemah Aliyah pada nak hasilkan ilmu. Disebut falsafah sikit. Apa dia? Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi kat-tayri yatiru bijanahi. Sedap ulama dulu buat misal lah. Saya faham siap. Dia fa innal mar'a, seseorang tu yatiru bihimmatihi, dia akan terbang melayang bihimmatihi dengan hemah dia. Dia akan terbang. Jadi dia guna terbang ni gunakan ada unsur personifikasi macam burung kan. Bandingan dia kat tayr macam mana burung, dia yatiru bi janahihi, burung terbang bi janahihi dengan dua sayap dia, dua kepak dia. Pelajar akan terbang macam mana? Dengan hemah dia. Tu nak pergi doktor, nak jadi doktor ni. Usung stetoskop, bubuh kat telinga, beli. Buat apa? Hemah lah. Saya lah ni hemah saya nak masuk pertandingan memanah. Saya nak jadi Johan, tingkat kebangsaan. Ada tournament mana-mana. Saya lah ni memang duk train memanah. Bow antara the fastest bow in the world. Saya beli lah. Tak tahu sudah dengar nak saya nak ke apa.
Takat jarak 15 meter, 20 meter, boleh lagi, kena target. Tengok, style tarik. Pegang pun, lepas tu, bow tu, boleh jatuh. Okey. Kadang saja tak mau pegang jatuh, jatuh patah pula. Dia kena ada tali pegang, ada string, ada tali dia tu. Tu pun mahal kat. Tali dia pun 150. Tu dia. Tapi hemah beli lah. Tapi tali tu tak beli. Tali tak beli. Beli hak important thing. Bow, arrow. Arrow pun sedozen. Ada yang sampai RM480. 12 batang. Buat masa ni tak kena lesen lagi. Dia hukum alat sukan. Boleh pakai. Jangan crossbow tu. Crossbow tu tak boleh. Tapi takat bow and arrows. Okey. Nak tengok saya mana boleh. Demonstration. Lani pun ada. Nak tunjuk lagi RM5 seorang tengok. Mana orang nak. Tak, saya lawak-lawak lah. Tapi saya serius. Saya sebut tu saya betul. Pagi-pagi kalau kat sana. Kelah Hulu. Lepas main subuh. Standby siap untuk turun mana. Hantar anak sekolah. Balik. Terus tinggal kat sekolah. Pasang target. Mula dekat 15, 20, 30 meter. Betul? Naik lah. Ni dalam proses nak ke 40, 45 meter. Saya punya angan-angan sampai 90 meter pun saya boleh shoot tepat. Angan-angan. Hemah. Nak cerita hemah kan? Hemah kan? Tua-tua pun dia orang masuk pertandingan semua umur 20 lebih. Saya 25. Campur 20. Mata, boleh lagi ya? Boleh. Lepas tu nanti nak belajar kepantasan pula. Dah pandai, dia nak pantas lah. Lepas tu nanti saya sambil naik motor. Lepas tangan. Tak, saya sebut apa? Saya sebut saya. Hemah. Kalau dulu naik kuda, bukan senang tu. Dengan tangan, dengan ni, jarak, angin, keupayaan panah, lepas tu, semua kena ambil kira tu. Dulu kuda, ni motor, bagi lepas tu. Memang boleh lepas tangan tu, bukan payah mana. Okey. Saya nak sebut apa? Himmah. Lagipun memanah memang Rasulullah ajar alimu. Disuruh belajar alimu auladakum ar-rimayah. Ajar anak kamu panah. Ni bukan anak pak dia panah. Saya dulu tak pernah manah lagi. Memang anak saya dalam proses nak belajar. Ajar sambil-sambil. Pasal apa? Nak sebut himmah. Himmah. Saya sebut tu pasal bab ilmu ada benda saya dah lepas lah. Satu pikuk tu. Yang mana tak lepas lagi buat ilmu, buah pikuk mana pun. Okey. Jadi dia akan yatiru bi himmati, macam mana katair yatiru bi janahai. Macam mana burung terbang dengan kepak dia. Tentu saya dulu masa mula-mula ngaji, nak ngaji Arab kan. Macam mana nak faham nahu? Belajar apa jurumiyah. Tapi jurumiyah saya tak hafal. Saya yang belajar dulu masa saya mula-mula belajar Arab kan. Saya tak belajar dengan kaedah hafal matan. Tak. Matan ni saya hafal belakang. Tapi mula-mula belajar dengan belajar kawaid. Belajar. Buat latihan. Buka. Kalau buku Nahu Wadih ni yang Sanawi Dadi tu semua lah bukit saya. Buka atau mana? Tanya soalan. Semua saya dah lalu. Saya punya gila macam mengaji macam tu. Saya punya hemah macam tu. Apa nak cerita? Babak Nahu ni, begitu ya, kalau kita Tok Guru duk ajak Alfiah tu matan dia, matan Nahu tu. Lepas tu, syarah-syarah Alfiah semua saya beli. At-Tasrih wa Tawdih, Hasyiah Soban, Ibnu Aqil ni memang beli lah. Tak pernah dengar saya nak sebut nama-nama kitab ni. Beli. Beli. Pasal apa? Hemah. Masa tu kitab Arab pun tak apa nak boleh tengok lagi. Beli. Pasal apa? Hemah. Saya ada tu yang kata saya macam tu, bila saya ajar pun saya ajar macam mana Tok Guru pernah train kita dengan hemah dan sebagainya. Anak murid saya ada turun 3-4 orang yang macam tu. Jadi macam perangai saya. Kita ajar, kita pun lontak dah. Baca kitab ni. Nak ni sebelum saya baca apa beli kitab ni, beli kitab ni. Dia orang pula orang ada duit sikit. Beli. Beli. Ada 2-3 orang anak murid saya jadi perangai macam saya. Dia orang kata ada yang perangai ngajak saya macam ni, anak murid pun ngajak macam saya. Pakaian pun memang ada yang trend macam saya. Dia orang kata ni klon saya. Mantai lah klon macam mana pun, anak murid yang Tok Guru selalu tak lari mana. Tapi ada agak lari. Kalau tuan-tuan pernah ngaji dengan arwah batin, tengok saya lain. Saya tak ikut torik dah. Saya ikut torik masa saya ngaji Tuan Guru Haji Ghazali dulu.
Torik tu torik dia. Torik saya ngajak tu cara dia. Kalau duk pondok pun saya ngajak style dia. Okey. Jadi dia sebut tang hemah tu lah. Jadi letaklah hemah masing-masing. Selesai. Qala Abu Tayyib rahimahullahu ta'ala. Berkata oleh Abu Tayyib. Siapa dia ni kita pun tak kenal. Tapi kalau ikut pengarang ni, kalau dia tulis nama ni bukan calon orang lah. Orang kalau boleh ngarang kitab, dia buah nama orang lain ni maksudnya ulama besar lah. Itu sudah lah. Macam mana pun kita nak ambil kata-kata dia. Dia kata apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kirami al makarimu wa ta'zumu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasghuru fi aini al-azimi azaimu. Tak terjemah sekali lalu. Saya terjemah ni tu saya tak suka baca Harumi pasal dia jadi tumpul. Saya suka tengok harap clear ni. Nampak kata apa? Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu. Dia kata di atas kadar ahli yang berazam. Maksudnya orang dia ni berazam, dipanggil ahli al-azam. Ilmu, dia ahli ilmu, bersungguh ilmu, dipanggil ahli ilmu. Kata di atas kadar orang yang ahli azam, dia ada azam tertentu dan dia ahli dalam nak buat azam dia. Dia kata ta'til azaimu, akan datanglah oleh semua keazaman. Maksudnya apa yang dia azamkan, semua yang dia azam tu dia akan datang, dia akan jadi, dia akan terselah dan terrealisasi. Modelkan sikit bahasa tu. Bila di atas dasar apa? Dasar dia ala qadril azmi, atas qada ahli azmi, qada ahli orang yang buat azam tu. Jadi azam dia, kalau bahasa gunakan azam tu, kalau kita terjemah cita-cita, cita-cita seseorang akan datang, akan tercapai di atas kadar ahli orang yang ada cita-cita tu. Kadar dia tu terang mana, hak itulah cita-cita dia akan sampai. Kalau saya sebut di pandang, belilah, latihan lah pula. Lepas tu keupayaan. Tu tengoklah training. Memang guru tengok mana ada kemahiran, tanya dia apa dia, macam mana skill lagi, apa untuk upgradekan keupayaan. Baik, lagi wa ta'ti ala qadril kirami al makarimu, dan kata dia akan datanglah ala qadril kiram, di atas kadar memuliakan. Apa akan datang? Makarimu, oleh kemuliaan. Kemuliaan akan datang di atas kadar mana kita nak cari mulia. Mulia dengan akhlak, mulia dengan ilmu. Kemuliaan akan datang di atas kadar mana kita cari kemuliaan tu. Ilmu kita cari cara mana. Kalau buat pilihan dengan bahasa CJ. CJ yang takat UPSR. Kemuliaan yang UPSR lah. Betul berhenti sekolah. Masuk kedai, tolong mak masuk pinggan. Habis. Carrier takat tu lah. UPSR lah. Sampai SPM lah. Dapat apa SPM? Sijil Pemindangan Malaysia. Layak lah nak kahwin. Saya budak-budak saya syarah itu kata orang. Memang selalunya orang ada SPM ni boleh kahwin. Dia pun Sijil Pemindangan Malaysia. Sah dah untuk dipinang dan meminang. Apa saja sebut gitu. Jadi di atas kemuliaan ilmu. Kalau takat tu je lah. SPM pun dapat berapa A? Tak ada A. Tak ada lah. Nak tambah lepas tu? Tak ada lah. Dekat tu lah. Ini saya sebut dengan berdasarkan skema tengok peksa. Kalau peksa. Kalau tak berdasarkan peksa, tengok apa tahap yang nak. Kita selalunya yang jadi tak ada berbanyak ni apa? Tak ada tahap apa? Nak pergi mana ni? Apa orang terlamat? Kalau menega apa? Menega ni nak terang mana menega? Tak tahu lah. Macam ni lah. Dia tak ada. Dia tak ada vision. Satu, orang putih dia ada guna istilah visi, misi. Ambil pergi lah. Pasal itu kita punya tu. Cuma kita tak guna lah visi apa. Kita asalnya cita-cita. Asal Arabnya azmu. Lagi apa? Himmah aliyah. Himmah. Jadi kemuliaan akan datang di atas kadar kemuliaan yang kita nak cari. Kita nak cari guru, kita akan dapat kemuliaan guru. Atau seumpama itu.
wa ta'zumu fi aini as-saghiri sigharuha. Kata dia akan jadi besarlah fi aini as-saghir, pada kaca mata, pada mata orang-orang yang kecil, yang kerdil, akan jadi besar apa dia? Sigharuha, oleh kecilnya himmah. Domain tu pada himmah. Asal ayat dia ta'zumu sigharuha fi aini saghir, akan jadi besar, jadi beban oleh kecilnya himmah pada mata, pada masuk mata pun pada diri orang yang kecil dan kerdil. Macam orang kecil, orang kerdil, himmah dia, bila himmah dia kecil, macam mana? Apa yang dia nak dapat tu dia akan rasa sangat besar dan payah nak dapat. Pasal apa? Himmah dia. Perdana Menteri, oi, mana nak boleh? Habis tak ada lah. Pasal apa? Himmah kecil. Ustaz, kalau kemampuan kita memang setakat tahap tu je. Kadang-kadang kita punya kemampuan, kita cita-cita besar tapi kemampuan kita tu tak. Tak, masalah ni tak mana? Dah kita punya, kita Cita-cita tu macam-macam lah, tinggi lah. kemampuan kita tu kita Okey. Tak apa, letak je cita-cita tu. Nanti bila, istilahnya bila ada matlamat, kita pergi, apa yang boleh, kita grab on lah. Grab on ke? kemampuan Ha. IQ lah. IQ tu boleh diusahakan. Tu yang dia akan ajar ni. 10 kali baca lah ustaz, tak ingat. Baca 100. Macam pakai baju ukur diri sendiri tu macam mana? Yang tu disebab keupayaan duit. Kalau kita nak beli panah, harga RM10,000. Ada RM10. Nak boleh. Macam ni maksudnya kita nak cari ilmu lah. Ya, jadi maksudnya kalau sebut cita-cita ni, cuma nak kata ni, janganlah cita-cita yang mustahil kan. Nama pun cita-cita, bukan angan-angan. Cita-cita ni maksudnya benda yang boleh capai tapi dia susah. Nak pergi Gunung Everest, boleh. Nak pergi bulan, boleh. Nak pergi matahari, wow. Nak pergi naik langit ke-7, wow. Yang tu lah sikit kan. Sebut cita-cita ni dia bukan angan-angan. Macam mana pun kalau angan-angan tu sekadar nak menunjukkan benda jauh, dan nak menunjukkan benda tu kalau nak menghasilkan dia susah, dia masih istilahnya cita-cita. Tapi kalau meletakkan satu benda mustahil yang memang luar keupayaan, itu tak ada lah. Nak jadi pelari pecut 100 meter secepat 2 saat. 100 meter. Bohong. Tak ada. Tapi nak invention sesuatu, macam ni. Jadi kadar yang munasabah lah kan. Macam mana pun, atas soalan kata ukur atas kemampuan, memang atas kemampuan tu satu hal. Tapi di atas supaya kita boleh berjalan ke sana. Himmah. Saya punya cita-cita dia apa? Saya nak memanah pasal saya duk tengok apa-apa yang ada. Dia orang memanah peringkat-peringkat antarabangsa pun sampai dekat 70 meter lah. Kalau kira ya lah sampai saya sebut meter ni. Saya nak 90. Saya dah sukat lah kat sekolah. Saya beli panah, saya pergi sukat. Dan saya tanda lah dengan apa tu? Cat spray tu. Berapa garis saya nak pergi. Saya dah magic lah. Tempat saya letak selalu target kat sini. Last kat ujung pagar, 80 meter. Saya nak 90 sampai luar pagar. Langkah 15 langkah lagi. Saya pun dah sukat dengan langkah. Saya dah boleh kira. 10 meter, 15 langkah saya. Tu normal lah. Dengan tak bersungguh, 15 langkah, itu 10 meter. Saya nak sebut apa ni? Saya beli lah, saya dah berbuah saya punya imah lah. Dan sebelum saya nak beli pun, saya dah ambil berkira macam-macam lah. Berdasarkan kemampuan. Tapi saya nak sebut apa? Sampai memang tak sampai lagi. 50 meter, pegang panah pun duk ketak lagi, tarik itu okey. Takat dekat tu pula share apa nak cerita ni? Nak cerita itulah tadi atas kata kemampuan tu, memang lagu kemampuan. Dari segi kemampuannya kalau kita aim tinggi, at least Bawah mesti kena. Ya. Itu antara hikmah tu. Baik. Jadi asal sebutnya akan jadi besar dan besarlah oleh kecilnya himmah. Besar ni kita akan rasa terbeban nak kejar cita-cita dengan sebab kecilnya kita punya angan-angan himmah kita fi aini saghir,
jadi kecil pun jadi besar jangan jadi beban pada pandangan mata orang yang kecil, orang yang dhaif. Ya. Lagi watasghuru fi ainil azimi al-azaimu, dan akan jadi kecil oleh besarnya hemah fi ainil azim pada mata orang yang bercita-cita.